selaku moderator ingin Pada hari ini, saya Nur Hafizah binti Zaidi selaku moderator ingin memperkenalkan barisan panel untuk forum pada kali ini iaitu Encik Syarul Hamizan bin Rani sebagai panel pertama. Selain itu, panel kedua ialah Cik Nur Alisha Syabila Anis binti Azmi. Seterusnya, Cik Nur Aisyah binti Muhammad Rosdi selaku panel ketiga dan juga panel yang terakhir ialah Cik Nur Syazwin binti Mat Saad. Keberadaan kita pada pagi yang indah ini bagi menjawab setiap persepsi serta persoalan masyarakat pada hari ini. Di mana ia berbunyi, adakah pemberian Anugerah Sastrawan Negara masih relevan sehingga hari ini? Wujudnya orang-orang yang hebat bersama dengan saya untuk membicara dan mengupaskan tentang topik forum pada hari ini. Dengan lebih mendalam, apakah pendapat Encik Syarul sebagai panel pertama mengenai isu yang tengah hangat diperkatakan ini? Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Cik Hafizah selaku moderator forum pada kali ini. Pada pandangan saya, pemberian Anugerah Sastrawan Negara ASN oleh pihak kerajaan ini masih relevan. Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan kepada penulis-penulis yang memberikan sumbangan yang bermakna dalam perkembangan sastra. Sastra merupakan wadah terbaik yang dapat membentuk pemikiran masyarakat. Seperti ukapan Gurindam Melayu, jika hendak mengenal orang berbahasa, lihatlah kepada budi bahasa. Semua karya sastera negara merupakan khazanah persuatan yang perlu disegarkan. Saya mengambil contoh seperti Rumah Tengku Abdul Rahman. Sehingga kini bangunan tersebut tersegar indah kerana ia dijaga dengan rapi. Begitulah juga dengan karya sastera negara, perlu selalu kita hidupkan kerana ia mencerminkan citra kehidupan rakyat Malaysia. Justru, cara yang paling penting untuk kita menghargai karya sastera negara adalah dengan pemberian Anugerah Sastera Negara. Pengiktirafan ini mampu memberikan gelakan kepada penulis untuk menghasilkan karya yang lebih padat. Pada waktu yang sama, karya yang diangkat sebagai penerima anugerah pula akan menjadi buruan pembaca. Karya yang baik sudah pastinya menjadi pilihan kepada pembaca untuk menatapnya. Sekian. Hello? Uji. Ya, terima kasih diucapkan kepada Encik Syarul kerana telah berbicara dan mengupas topik berkaitan Anugerah Sastrawan Negara pada permulaan forum hari ini. Oleh itu, beliau menganggap ia masih relevan pada hari ini daripada apa yang telah dikupaskan tentang Anugerah Sastrawan Negara ini. Malah, saya melihat Cik Alisha selaku panel kedua telah menarik perhatian beliau tentang isu yang tengah hangat diperkatakan sehingga hari ini. Dipersilakan panel kedua iaitu Cik Alisha untuk memberikan pendapat atau pandangan beliau tentang topik ini. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada hari ini iaitu Cik Hafizah. Soalan yang amat menarik daripada moderator kita. Baiklah, sebelum itu Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka bicara. Seperti mana yang diperkatakan oleh Encik Syarul ada betulnya, tetapi pada pendapat saya, pemberian Anugerah Sastrawan Negara ASN adalah wajar dikekalkan serta masih relevan diberi untuk meraihkan pengarang-pengarang yang terkemuka dan hebat yang terdapat di Malaysia pada masa kini. Dengan penganugerahan ASN, ini dapat memberi peluang kepada mereka merasai penghargaan yang berbaloi dengan hasil penat lelah beliau sebagai pengarang karya kreatif untuk para pembaca di luar sana. Selain itu, bagi saya juga penganugerahan ASN ini wajar dilakukan setiap tahun untuk mengiktirafkan dan menghargai tokoh sastrawan negara yang telah menghasilkan karya kreatif setelah sekian lama menyumbang idea mereka kepada para pembaca. Malah jika dapat diputarkan kembali, pada tahun 1981 hingga 1983 yang merupakan peringkat terawal majlis berprestij seperti Majlis Penganugerahan ASN kepada pengkarya yang dilakukan setiap tahun.
Setelah itu, di mana tahun seterusnya terdapat permasalahan yang tertentu sehingga mengakibatkan pencalonan majlis tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perancangan yang ditetapkan. Di samping itu, pada tahun 2021, pencalonan tokoh ASN dibuka kembali oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Terdapat ramai calon yang hebat berkemungkinan layak untuk dicalonkan dalam penganugerahan ini seperti Rahman Syiari, Zainal Palik, Zian Kasturi, Zaharah Nawawi dan ramai lagi. Bahkan pemilihan calon juga bergantung kepada panel yang bertanggungjawab memilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berbalik pada pendapat saya, iaitu anugerah sastrawan negara harus diberi serta dipertahankan untuk menghargai hasil pengkarya kreatif yang terdapat di negara ini pada masa kini, sekaligus dapat memberi contoh kepada generasi muda untuk bergabung dan memartabatkan bidang kesusasteraan di negara ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Cik Alisha selaku panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya anugerah sastrawan negara ini masih relevan untuk dikekalkan sehingga hari ini. Seterusnya, Cik Aisyah selaku panel ketiga ingin membicara dan mengupaskan topik ini dengan lebih lanjut lagi. Dipersilakan. Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah penyambung bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan terima kasih kepada pengurusi majlis yang arif lagi bijaksana, ahli panel seperjuangan saya serta para hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Adanya saya di dalam forum ini untuk menyampaikan serba sedikit hujah mengenai tajuk kita, iaitu adakah pemberian anugerah sastrawan negara ini masih relevan. Sebelum itu, Sastrawan Negara Malaysia merupakan anugerah yang diberikan kepada mereka yang menyumbang dalam bidang sastera bahasa Melayu di Malaysia. ASN dipilih oleh Urusetia Panel Anugerah Sastera Negara yang ditunjangi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka di bawah seliaan Kementerian Pelajaran Malaysia. Berdasarkan kata awalan saya sebentar tadi yang menunjukkan bahawasanya pemberian ASN ini adalah wajar dan juga masih relevan dalam persekitaran masyarakat pada hari ini. Saya berkata demikian oleh kerana terdapat beberapa fakta ataupun faktor yang kukuh mengenai ASN memandangkan peranan sastera itu dalam membangun negara adalah sama-sama pentingnya dengan bidang-bidang yang lain. Golongan penulis sebagai anggota dalam masyarakat juga terlibat sama bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan juga negara. Fakta yang pertama ialah kerana dapat menyumbang dan memajukan penguasaan bahasa Melayu kerana melalui hasil penulisan dan karya sastera penulisan serta karya sastera yang dapat memperluaskan penguasaan bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam sekaligus dapat memperkaya khazanah persuratan serta ilmu bahasa Melayu. Fakta yang kedua pula ialah dapat membantu kepada pencapaian wawasan negara. Hal ini kerana melalui penulisan dan karya sastera yang bermutu dan mempunyai nilai-nilai intelek dapat membawa masyarakat untuk sama-sama berfikir dan melihat maju ke hadapan untuk bangkit sekaligus mendukung hasrat kerajaan dan negara untuk menjadi bangsa dan juga negara yang maju. Fakta yang ketiga yang dapat dikemukakan adalah dapat melahirkan anak bangsa dan generasi yang bermoral. Bermoral yang dimaksudkan di sini ialah seperti mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, kerohanian, kebudayaan, kemasyarakatan, kewarganegaraan serta tidak lain dan tidak bukan mempunyai jati diri dalam pendukung nilai-nilai kehidupan yang berpaksikan falsafah Melayu Islam beraja. Secara umumnya, pemberian anugerah sastrawan negara ataupun ASN ini masih relevan kerana setiap karya sastera itu boleh dijadikan wadah berdakwah, berfikir, mendidik dan menghibur yang berkesan. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Aisyah selaku panel ketiga atas penambahan isi yang cukup bernas dan relevan. Seterusnya, saya ingin menjemput panel yang keempat iaitu
Cik Syazwin sebagai panel yang terakhir pada hari ini untuk menyatakan usaha yang perlu diambil dalam memastikan pemberian anugerah sastrawan negara ini perlu dikekalkan bagi mengiktiraf dan menghargai pengkarya atau pengarang kreatif yang banyak memberikan sumbangan kepada para pembaca karyanya. Dipersilakan. Sekejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang menanyakan soalan yang membuatkan saya tidak sabar untuk menjawabnya. Pada pandangan saya, usaha yang perlu diambil dalam memastikan pemberian anugerah sastrawan negara itu masih relevan sehingga ke hari ini ialah kita perlu memperkenalkan pendekatan baru seperti penulisan menggunakan dialek ataupun konsep penerbitan sendiri. Hal ini kerana diperkatakan oleh sastrawan negara iaitu Profesor Emeritus Dr. Muhammad Saleh. Dia berkata penghasilan buku menggunakan dialek dianggap pembaharuan dan kelainan dalam usaha mempelbagaikan dalam berkarya. Misalnya bahasa Kedah merupakan bahasa tertua di negara ini, ada daya tarikannya yang tersendiri, dan bahasa lain juga seperti bahasa Iban, Mahu ataupun bahasa Jawa, bahasa Bajau. Bahasa berkenaan bukan saja indah, namun bahkan memiliki kelainan untuk wajah bangsa kita. Katanya lagi di forum masa depan antarabangsa sastra kebangsaan di Universiti Islam Antarabangsa UIAM, dan pihak kerajaan juga sekarang lebih memberikan penekanan kepada perkembangan dunia sastra. Dan tambahan pula Jepun kini memiliki anugerah yang sama, sastra berprestij yang sama juga dengan China dan Perancis. Langkah yang kedua ialah pihak kerajaan perlu merancang program pembinaan dan pengembangan karya sastra. Hal ini dimaksudkan dengan mengembangkan bakat sastra dalam bahasa kebangsaan. Dalam karya sastrawan negara terdapat banyak bahasa dan yang sama dikatakan semasa langkah yang nombor 1 iaitu penggunaan dialek. Dan salah satu program yang telah dibuat oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ialah penyelidikan linguistik. Melalui program ini, Dewan Bahasa dan Pustaka mampu melihat, mengkaji dan menganalisis fenomena bahasa yang terkini dan seterusnya mereka mengubah pelbagai jenis pendoman dan panduan pengguna tentang bahasa Melayu. Dan dalam usaha program tersebut untuk meneliti tahap penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat, Dewan Bahasa Pustaka pada tahun 2013 telah memfokuskan kajiannya kepada kajian tahap penggunaan bahasa Melayu dalam siaran radio. Okey, seterusnya langkah yang ketiga ialah menghargai jasa, maksudnya di sini pemberian anugerah sastrawan negara ini masih relevan kerana kita dapat menghargai jasa dan sumbangan para sastrawan di Malaysia. Kerana jasa dan sumbangan para sastrawan cukup besar dan amat signifikan dalam membangunkan Malaysia, menerusi kemencemerlangan dalam bahasa Malaysia dan menyemarakkan pembangunan industri kreatif negara. Karya para sastrawan negara juga diperkenalkan di media sosial, di media elektronik seperti televisyen dan maupun radio. Pemberian anugerah sastrawan negara ini merupakan elang tambahan baru yang diberikan kepada sebagai tanda penghargaan kepada usaha dan dedikasi para sastrawan dalam memainkan peranan penting dalam perkembangan dunia sastra yang menyebarkan segala karya sastra beliau. Sekian, itu saja daripada saya. Dipersilakan moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat ahli panel forum pada kali ini kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat atau pandangan masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi sebelum berakhir, marilah kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada forum hari ini. Kesimpulannya, saya dapat menyimpulkan daripada
ahli-ahli panel bahawa anugerah sastrawan negara ini masih relevan sehingga ke hari ini untuk mengiktiraf dan menghargai para pengarang atau pengkarya kreatif dan juga terdapat usaha yang telah dicadangkan oleh panel yang terakhir supaya anugerah seperti ini dapat dikekalkan pada masa akan datang. Sekian sahaja untuk forum pada kali ini. Andai terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang baik itu datangnya daripada kekilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Di sini saya memberikan para hadirin sekalian untuk mengajukan soalan atau memberikan pandangan. Dipersilakan. Okay, mana para hadirin ni? Oh, para hadirin sekalian tidur ke apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saliza ingin bertanyakan satu soalan kepada para panel yang membentangkan tajuk pada hari ini. Soalan saya, adakah terdapat cara lain yang turut dianggap relevan untuk mengiktiraf karya sastrawan negara selain daripada pemberian anugerah ASN ini sahaja? Jika ada, boleh kemukakan dengan lebih jelas mengenai cara tersebut. Terima kasih. Okey, mana-mana panel boleh memberikan jawapan anda. Dipersilakan. Okey, untuk soalan tu saya rasa saya akan menjawabnya. Bagi saya, bagi pendapat saya, walaupun dikatakan pemberian anugerah sastrawan negara ini lebih relevannya di Malaysia. Namun jika sastrawan negara di Malaysia ini mampu menyebarkan karya beliau ke luar negara, jadi dalam masa itu mereka boleh mendapat anugerah seperti anugerah sastrawan negara ini di negara luar. Kerana di Jepun dan negara Perancis, China dan Thailand juga juga mengadakan juga mengadakan anugerah seperti ini. Sepertinya di Thailand mereka mengadakan anugerah Ada talian hayat. Okey, di Thailand seperti anugerah Sesit ya Allah lupanya.
seperti anugerah di Thailand itu, saya dah lupa lah apa nama dia, tapi dia seperti anugerah seperti itulah, mereka boleh, jika karya beliau, karya sastrawan negara itu layak untuk masuk ke anugerah tersebut. Jadi bukan, walaupun anugerah sastrawan negara ini memangnya anugerah yang tertinggi di Malaysia, namun jika karya beliau, karya sastrawan negara juga boleh disebarkan ke negara luar untuk mereka mendapat anugerah yang lebih besar sehingga ke peringkat antarabangsa. Okey, itu saja jawapan daripada saya. Panel lain ada ke? Nurul Shazwin, anugerah sastrawan yang di Thailand tu namanya Sea Right Award. Sea Right Award. Nur Syazwin, awak tak buka ni ke? Mic ke? Betul. Betul. Cik Afidatul, maaflah, saya lupa sebab ada terbaca. Okey, panel lain ada ke nak mengulas lagi tajuk ini? Soalan ini? Jika tak ada, saya rasa boleh skip ke soalan yang seterusnya. Okey, saya lah kalau tak ada soalan daripada para pelajar, saya ingin bertanya memandangkan dalam borang ni ada satu slot iaitu menyelesaikan masalah. Jadi saya nak menguji lah. Okey, saya nak menguji sejauh mana pandangan, kreativiti yang boleh dilontarkan oleh kumpulan masing-masing untuk dapat markah ni. Okey, sebab itulah saya tanya juga tu kumpulan 8 saya tanya, kumpulan 7 pun saya nak bertanya jugalah satu soalan. Saya nak tengoklah kebolehan para pelajar ni menjawab kan, sejauh mana mereka boleh menjawab. Jadi itu yang menentukan markah tu, sama ada Dr. Daeng letak 5, 3 ataupun 1 kan. Okay, jadi saya kena bertanya lah satu soalan, maaf lah ya kalau saya kena bertanya. Okey, saya tertarik dengan kenyataan Nurul Shazwin ya, yang mengatakan bahawa Muhammad Haji Saleh dalam seminar apa tadi tu yang menyatakan berkaitan dengan bahasa dialek kan. Bahasa dialek dalam memartabatkan ataupun memperkasakan sastra. Itu saya kira satu idea ataupun satu pandangan yang baharu. Jadi saya nak lihat pandangan lah sejauh mana kerelevanan bahasa dialek ni dimartabatkan dalam sastra. Kerana tidak ke kalau kita memartabatkan bahasa dialek ni, kita kena mempelajari banyak bahasa dialek yang ada di Malaysia. Jadi saya nak dengarlah pandangan ketiga-tiga orang ahli panel ni, minta tolong respon saya lah untuk markah. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Afidatul Syazwani. Para panel sekalian, anda boleh menjawab persoalan yang diajukan oleh Dr. Afidatul Syazwani. Maaf, Dr. Afidatul Syazwani, boleh tak ulang soalan yang doktor ajukan sebentar tadi? Okey, tadi berdasarkan perbincangan Nurul Shazwin, Nurul Shazwin ada mengatakan bahawa Muhammad Haji Saleh memberikan pandangan berkaitan dengan penggunaan bahasa dialek ya dalam memartabatkan bidang sastra. Okey, jadi saya nak dengarlah pandangan daripada tiga orang panel ni, yang kumpulan 7 ni, sebab nak memenuhi borang kan, penyelesaian masalah, berupaya menjawab huraian dengan jelas berserta contoh ni kan. Jadi saya nak perletakkan markah tu, sebab tu saya bertanya soalan. Okay, mungkin ada pandangan-pandangan kan. Okey, penggunaan bahasa dialek tidak ke kalau kita ni belajar bahasa dialek dia jadi lagi susah
lagi susah. Maksudnya kita terpaksa belajar banyak bahasa untuk memartabatkan bidang sastra. Saya nak dengar pandangan lah daripada 3 orang ahli panel yang membicarakan berkaitan dengan anugerah sastrawan negara ni. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey ke panel-panel? Cepat sangat ke soalan Dr. Fidatul tu? Sampai terdiam semua panel-panel. Okey, tak apa. Pak Fajar boleh kemukakan apa-apa sahaja pandangan. Tidak ada salah atau betul. Jangan takut mendengar soalan yang okey, saya tak mengundi sekadar untuk pandangan, pendapat untuk saya letakkan markah di kolom 3 menyelesaikan masalah ni. 5 ke, 3 ke atau 1 ke? Macam tu. Itu sebab tu saya bertanya. Minta maaf lah atas pertanyaan-pertanyaan yang saya kira untuk mengajak para pelajar semua berfikir, bukan bertujuan untuk menakutkan ya. Minta maaf semua. Okey, itu je. Ini nama dia forum. So tak ada betul, tak ada salah. Ya, betul. Cepat. Macam mana tu? Cepat. 5 minit ni. Q&A. Satu pendapat daripada 3 orang panel ni. Tahu ada ahli kumpulan lain yang nak membantu kan, ramai nama itu. Boleh juga. Okey. Sekadar pandangan, tidak ada salah benarnya. Okey. Betul. Saya cuba menjawab Encik Afidatul. Okey, silakan. Kajian ini berkaitan dengan perbandingan dialek Melayu Sarawak dengan bahasa Melayu baku. Pengkaji memfokuskan kajian ini di Sibu, iaitu satu daerah yang pesat membangun di Sarawak kerana dialek bukanlah satu yang dominan kerana majoriti masyarakat berbangsa berbilang bangsa. Dalam kajian ini, pengkaji memfokuskan perbandingan dari sudut kata kerja dengan menggunakan teori semantik leksikal ataupun objektif. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti perbezaan kata kerja antara dialek Melayu Sarawak dan bahasa Melayu baku serta menghuraikan perbezaan kata kerja dialek Melayu Sarawak dengan bahasa Melayu baku. Pengkaji menggunakan kaedah menemu bual ataupun Aisyah, Nur Aisyah, saya bukan bertanya berkaitan dengan teori atau apa-apa sahaja berkaitan dengan kertas kerja tu. Soalan saya mudah. Adakah penggunaan bahasa dialek ni menjadikan untuk kita memartabatkan bidang sastra menjadi lebih sukar? Sebab kita kena belajar pelbagai daerah di pelbagai dialek dalam daerah-daerah tertentu untuk memartabatkan bidang sastra. Itu soalan saya. Sekadar pandangan, tidak ada salah betul pun. Okey, tak perlu untuk urat. Betul. Maksudnya relevan ke tak kepelbagaian dialek tu? Ya, untuk betul. kita memartabatkan warisan, faham tak? Ya, betul. Kan? So macam mana? Siapa respon? Untuk soalan ni saya rasa bagi pendapat saya lah, walaupun dan soalan tu dikatakan relevan atau tidak, walaupun penggunaan dialek di dalam karya sastra ini kita nampak je sukar sebab kerana macam Dr. Afi kata, kerana penggunaan dialek ini dia menggunakan banyak bahasa dan semua orang perlu mempelajari sesuatu dialek itu. Macam contoh kita guna dialek Kedah, kita macam kita guna dialek Kedah, kita ni orang Terengganu, macam mana kita nak faham dialek Kedah kan? Ya, betul tu maksud saya. Okey, macam tu kan. Lepas tu saya rasa walaupun kita rasa itu sukar, tapi kan bagi pendapat saya sebagai seorang pelajar, walaupun suatu dialek itu sukar tapi kita mampu mempelajarinya. Walaupun orang kata kenapa kita perlu belajar satu dialek ni, walaupun sebenarnya sukar, tapi bagi saya itu unik.
sebab itu menunjukkan karya dia unik sebab dia menggunakan dialek berbanding dengan karya lain menggunakan bahasa baku iaitu bahasa klasik dengan bahasa moden dia bercampurkan macam tu. Jadi kalau bagi saya karya sastra ni memanglah orang kata penggunaan dialek ni macam tak sesuai tapi walaupun tak sesuai tapi itu unik. Itulah menunjukkan identiti seorang pekarya itu. Dia mencari sesuatu keistimewaan untuk karya beliau. Macam untuk karya beliau lain daripada yang lain. Macam sastrawan lain tak pernah buat, sastrawan ni dia buat. Macam itulah bagi saya. Ni dia lain daripada yang lain. Okey, bagus pandangan Nurul Syazwin ya. Saya nak dengar yang macam itulah ya. Sebab karya ni cerminan bangsa melalui bahasa. Jadi apabila kita menggunakan dialek dalam memartabatkan bahasa dalam karya kesusastraan, itu merupakan cerminan ataupun identiti budaya setempat yang wajar diangkat. Saya nak dengar pandangan-pandangan yang begitulah. Okey, jangan takut dengar soalan saya tu macam duduk dalam court kan, dalam mahkamah. Tapi saya cuma nak dengar salah betul je lah. Okey, itu sajalah. Terima kasih. Okey. Sama-sama. Terima kasih Dr. Afi juga. So untuk apa yang saya boleh simpulkan, tujuan forum ni dibuat adalah untuk menggalakkan pelajar-pelajar boleh berfikir dan respon pada soalan-soalan sama ada yang dikemukakan oleh kawan-kawan ataupun pada panel. Okey. Susah kan buat forum? Kan? Padahal saya bagi awal Sami ketah. Ketah apanya. Padahal ni awal dah saya bagi buat cukup masa dah kot untuk preparation. Kan? Okey, saya kira tak ada lagi kot soalan. So untuk penambahbaikan tu nanti boleh tambah dalam report. Terima kasih kumpulan 7. Terima kasih Dr. Afi untuk respon kumpulan 7.